Saudara, itu keadaannya. Dan cuma hari ini juga, ini masih lagi cerita tentang kes ini Panglima Perang Perikatan Nasional yang berhormat Datuk Seri Sanusi. Hari ini saya melihat kenyataan tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution. Jadi katanya pemimpin yang menyentuh isu 3R, itu kaum, agama dan isu raja, perlu bersedia menghadapi tindakan tegas daripada pihak berkuasa termasuk dari segi undang-undang. Selaku Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin berkata pemimpin sedemikian, terutamanya Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi makna perlu bersedia berdepan dengan kesan dan akibat daripada kelancangan ucapan beliau yang terus menyentuh isu 3R. Ini saya quote baik secara kenyataannya. Menteri Besar Kedah telah terlajak jauh dalam arti kata lain, dan bukan saja berlaku kelantangan, malah berupa nada penghinaan terhadap Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah dalam ucapannya baru-baru ini, dan perkataan berunsur penghinaan kepada lawan politik, mempersendakan tubuh badan, kerana ini bukan sebagai pemimpin parti Islam. Pihak pasukan polis, khususnya Ketua Polis Negara lah, iaitu Tan Sri Razarudin Husin, telah memaklumkan kepada saya, katanya, berdasarkan aduan-aduan yang diterima yang dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman, dan setakat ini 30 laporan polis diterima terhadap Muhammad Sanusi. Jadi bila katanya laporan berkenaan melibatkan beberapa kes termasuk penghinaan terhadap raja dan sebagainya. Jadi menurut Datuk Seri Saifuddin, beliau memberi peringatan tegas, telah pun diberikan berulang kali sama ada oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Ketua Polis Negara, supaya isu berkenaan 3R itu tidak wajar sama sekali disentuh. Tapi nampak gayanya Menteri Besar Kedah itu masih memainkan isu berkenaan yang disifatkan beliau sudah sampai ke tahap yang berbahaya. Itu kenyataan Menteri Dalam Negeri, saudara. Katanya dalam politik kita boleh berbeza pendapat, betul. Begitu juga kita boleh berbeza aliran, tetapi peringatan sudah diberi berulang kali, sama ada Perdana Menteri atau Ketua Polis Negara, di mana soal 3R tidak boleh dimainkan atau disentuh. Laporan akhir kes terkini berkaitan 3R itu melibatkan Datuk Seri Muhammad Sanusi. Ini menjadi signifikan. Perlunya tindakan tegas diambil. Jika tidak, kesannya sangat besar. Tidak lagi rasa hormat kepada isteri raja, seperti mana peranan mereka diiktiraf dalam perlembagaan. Jadi kata Datuk Seri Saifuddin, institusi Raja-Raja Melayu tak sepatutnya dihina oleh orang Melayu sendiri, kerana ini sudah sampai ke tahap yang berbahaya. Kerana sekarang ini kita tengok kesan yang besar apabila pemimpin politik memainkan isu 3R. Tiada lagi rasa hormat pada institusi istana. Saudara, katanya dia tahu bahawa cabaran pasukan keselamatan semakin berat dengan tugas hakiki di Kementerian Dalam Negeri, itu dalam soal memastikan keselamatan negara. Kerana itu, katanya, saya sentiasa memberi dukungan yang kuat dan meletakkan kepercayaan dan keyakinan terhadap kebijaksanaan yang ada pada teraju utama, iaitu Ketua Polis Negara dan seluruh pimpinan utama dalam menangani isu-isu 3R. Saudara, kenyataan Menteri Dalam Negeri, saya rasa ini mengimbau. Zaman waktu dulu, kalau Menteri Dalam Negeri bercakap begitu, adalah tindakan lagi. Sebab saya ingat lagi zaman saya dulu, waktu saya jadi wartawan, bila kita panggil King Gas, iaitu Allahyarham Tan Sri Ghazali Syafi'i, bila dia kata I want, adalah tindakannya tu. Itu juga jangan lupa, saudara, Menteri Dalam Negeri yang tegas, itu almarhum Tun Dr. Ismail Allahyarham, begitu tegas dalam melaksanakan tugas. Dan kita mengharapkan agar ketegasan mereka ini dapat dicontohi oleh Menteri Dalam Negeri yang baru, Datuk Seri Saifuddin Nasution, saudara. Bagaimanapun, saudara, saya dipahamkan bahawa tengok ada pula ni bahawa Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Syafi'i dan Datuk Seri Muhammad Sanusi menjelaskan beliau telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor bagi menjelaskan konteks sebenar ucapannya yang didakwa diputar belit. Jadi katanya pegawai Istana Selangor memaklumkan kepadanya bahawa Sultan Selangor memberi perkenan untuk menerima dan membaca surat berkenaan pada hari Jumaat. Jadi kata dia surat berkenaan dilalui dengan merafak sembah memohon ampun kepada Sultan Selangor
dan berharap tidak timbul kemurkaan baginda bersabit isu-isu yang didakwa sengaja dibangkitkan dalam ucapan itu. Jadi kata Datuk Sanusi, saya mendoakan agar Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemansuri terus bersemayam di atas singgasana Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan dalam keadaan sihat, sentosa dan penuh kemuliaan. Tapi bagaimanapun dia tak dapatlah nak memaparkan surat tu pada umum saudara, kerana itu dianggap sulit peribadi antara beliau dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor saudara. Bagaimanapun saudara, walaupun beliau dah buat maaf, pihak polis telah menjalankan siasatan. Jadi menurut Menteri Undang-Undang, ini penting juga saya tahu. Jadi permohonan kemaafan bukan satu pembelaan dari segi undang-undang dalam perundangan jenayah. Demikian kata Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hak Ehwal Undang-Undang dan Reformasi, Datuk Seri Azlina Osman. Datuk Seri Azlina dalam ucapan Twitter dia kata, tindakan yang bersalahan dengan undang-undang tidak akan selesai atas alasan memohon maaf. Jadi katanya membangkitkan isu memecah belah, mengganggu keutamaan awam dan tidak menghormati institusi raja-raja adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Walaupun kebebasan bersuara adalah hak perlembagaan setiap warga Malaysia mengikut perkara 10 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan, namun ia tertakluk pada perkara 10 dalam kurungan 2 Perlembagaan bagi memastikan ketenteraman dan keamanan terjamin. Jadi kata Datuk Seri Azlina, saya ingin membawa perhatian kepada tindakan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, di mana beliau dalam ceramah politiknya mempersoalkan wibawa Sultan. Siapa saja yang membangkit isu yang memecah belah, ini mengganggu keutamaan awam dan tidak menghormati institusi raja-raja, harus ingat bahawa ini adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Sebagai orang politik atau mana-mana orang yang digunakan kuasa, mereka seharusnya sedar bahawa peraturan sedemikian ada kuasa untuk mempengaruhi orang ramai, terutamanya dalam musim pilihan raya. Jadi sebab itu Datuk Seri Azlina mahu pihak polis diberi kebebasan untuk menyiasat siapa saja yang membangkitkan isu 3R ini. Jadi artinya kata Menteri Undang-Undang, kalau minta maaf pun belum pasti boleh lepas. Undangan tindakan perlu diambil, kata Menteri Undang-Undang. Itu kes Datuk Sanusi. Cuma saya senyum-senyum simpul lagi ni saudara, apabila saya menatap tulisan saudara Yang Berhormat Datuk Seri Khalid Nordin selaku Naib Presiden UMNO. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia kata dia bersetuju dengan kenyataan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang mendakwa kekalahannya pada pilihan raya umum ke-15 dulu berpunca daripada rasuah. Jadi menurut Datuk Khalid, menurut Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, dia bersetuju apabila bekas ahli Parlimen Langkawi itu mengaitkan perkara tersebut dengan Perikatan Nasional. Yang kalahkan Tun ialah Perikatan Nasional. Yang ini kita boleh bersetuju lah dengan Tun. Jadi katanya kesianlah bahawa Tun Mahathir dikalahkan melalui rasuah, katanya. Saya senyum bila baca kenyataan ini saudara. Jadi bagaimanapun dia kata apabila dia merujuk pada keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu yang membatalkan kemenangan ahli Parlimen Kota Terengganu Datuk Ahmad Hamzat yang mewakili PAS selepas pihak Pemetisyen berjaya membuktikan perbuatan rasuah berlaku, ini juga adalah contoh bagaimana mereka memang telah pun mengadakan amalan rasuah dalam politik. Itu keadaannya. Jadi dia kata dia kesianlah Dr. Mahathir. Akhirnya Dr. Mahathir mengaku bahawa ada berlaku rasuah politik. Bila kita bangkitkan soal itu, dia tidak mengaku. Sebab sekarang ni kena ingat saudara, dia bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Yang mengamalkan rasuah politik adalah Perikatan Nasional. Sebab terbukti di Terengganu apabila calon daripada PAS telah dibuktikan oleh mahkamah dia bersalah. Sebab itu kursi tersebut dikosongkan. Dan Dr. Mahathir sendiri mengaku bahawa dia kata dia kalah kerana rasuah, kerana adanya pihak menggunakan wang untuk membeli undi. Jadi yang menang bukan daripada UMNO, yang menang daripada Perikatan Nasional. Itu kata Datuk Seri Khalid Nordin. Baik saudara, kita masuk tentang countdown ni saudara. Sudah pun tinggal lagi 14 hari penamaan calon. 14 hari lagi penamaan calon dan 28 hari mengundi untuk mencari pemimpin untuk 6 buah negeri bagi mewakili rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab itu awal-awal lagi Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi meminta agar
para pengundi di 6 buah negeri yang bakal menghadapi pilihan raya negeri pada 12 Ogos depan supaya mereka mencari pemimpin yang serius dalam menjaga kepentingan serta kemakmuran rakyat jelata. Ini pesan Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi. Katanya pilihan raya seharusnya menjadi medan terpenting untuk mengangkat sesebuah kerajaan yang berwibawa dan bukannya seseorang individu yang hanya menjadi pelawak politik. Saya tak fikir, katanya, dengan memilih pemimpin yang pelawak politik ni boleh menentamkan keadaan rakyat. Kerana ianya adalah soal aura. Kerana seorang pelawak mempunyai ramai pengikut bukan kerana aura. Tapi pelawak politik yang tidak mempunyai aura dianggap sebagai famous dan popular. Jadi sebab itu kita serahlah kepada kebijaksanaan pengundi. Yang kita carilah kerajaan yang ada kredibel, yang berwibawa. Yang kita cari pemimpin yang serius yang menjaga soal kepentingan dan kemakmuran rakyat, bukan hanya menjadi pelawak politik. Selaku Presiden UMNO dan juga Pengerusi Barisan Nasional, beliau menyatakan bahawa mana-mana pemimpin politik tidak seharusnya membuat kenyataan yang bersifat mendahului hukum Tuhan, terutama melibatkan sasaran dalam PRN kelak. Dia tak payahlah nak buat ramalan, boleh menang begitu, menang begini. Perkara utama yang seharusnya diberi penekanan adalah perancangan dan usaha dalam mendapatkan sokongan rakyat untuk memenangi pilihan raya. Saya fikir sebelum kita berusaha sehingga kesan akhir pada hari mengundi, kita janganlah bersifat mendahului hukum Allah. Walaupun saya tidak ada perbezaan pendapat dengan beliau, katanya. So jadi kata eloklah. Ini beliau kerana Datuk Mahfuz Omar ada mengatakan bahawa pihaknya yakin 16 kursi adalah untuk di Kedah. Jadi Datuk Zahid kata dia tidak mau mendahului. Itu kerja Tuhan, saudara.